media sosial TikTok. Saya Hawa binti Muhammad Jua, dan ini adalah rakan-rakan saya yaitu Esther Loria Jori, Iezri Jainis, Ria Ashikin Mirhafiza Edora binti Rosli, dan Jasper Chong Ziji. Seterusnya, Oke, kita masuk dalam pengenalan. Pendidikan di Malaysia kini dipengaruhi oleh teknologi modern dan kecerdasan buatan yaitu AI. Buku teks dan kaedah tradisional kini diganti dengan platform digital. Oke, platform seperti TikTok ini bukan sekadar hiburan, tetapi medium pembelajaran kreatif yang menggunakan video pendek dan visual interaktif yang sesuai untuk generasi muda. Seterusnya, Seterusnya kita masuk dalam latar belakang kajian. Perkembangan teknologi digital yang semakin berkembang telah mengubah cara guru berkomunikasi dan berkongsi maklumat. Hal ini juga sedikit sebanyak membantu mereka mendapatkan sumber pengajaran dari berbagai sumber, khususnya media sosial. Melalui platform media sosial yang berbagai, guru dapat bertukar pandangan, berkongsi bahan pengajaran, dan pembelajaran secara interaktif. Antara platform media sosial yang kerap digunakan oleh para guru masa kini termasuklah Facebook, WhatsApp, YouTube, Telegram, dan Instagram, dan TikTok. Kekerapan penggunaan media sosial dalam kalangan warga pendidik, khususnya guru, bergantung kepada beberapa faktor termasuklah capaian internet, kemahiran penggunaan teknologi, dan kesesuaian platform tersebut. Kajian ini dijalankan untuk melihat kepada keberkesanan platform media sosial sebagai alat penyampaian kaedah pengajaran, khususnya dalam pengajaran bahasa Melayu. Seterusnya, Oke, yang seterusnya saya akan menerangkan tentang permasalahan kajian, yaitu berkaitan satu isu yang sangat relevan dalam dunia pendidikan, yaitu TikTok, yaitu satu aplikasi yang berpotensi sebagai medium pendidikan dan bukan sekadar hiburan saja. Sebab selalu kalau orang cerita pasal TikTok, dia pasal hiburan dia, tapi sebenarnya tidak. Berdasarkan kajian-kajian lepas, ada beberapa bukti kukuh yang menyokong pandangan ini. Yang pertama sekali, pelajar mereka lebih mudah faham karya sastera melalui video-video kreatif. Yang kedua yaitu influencer TikTok mempengaruhi gaya pembelajaran, dan influencer ini dia macam artis, idola dan sebagainya. Jadi selalu banyak pelajar dia ikut mereka. Jadi kalau ini menjadi macam mereka memberikan konten-konten yang berkaitan dengan pendidikan dan yang penting berpositif. Jadi banyak pelajar akan ikut dan akan menyebabkan kesan yang baik. Jadi yang ketiga, dari segi seni visual, TikTok ni dia dapat meningkatkan kreativiti dan literasi digital. Sebab dalam era ini, yaitu era teknologi, banyak teknologi boleh digunakan untuk mengaplikasikan dalam pendidikan. Jadi hal ini dia sangat relevan untuk pengajaran bahasa Melayu kerana ia dekat dengan budaya digital murid atau pelajar. Jadi secara keseluruhan, data ini menunjukkan TikTok mempunyai potensi bersaing untuk dijadikan medium pendidikan yang interaktif, kreatif, dan sesuai dengan realiti murid masa kini. Baiklah, seterusnya bagi dapatan kajian terdapat 4, yaitu strategi pengajaran. Bagi strategi pengajaran terdapat visual ringkas, kreatif, interaktif, dan contoh ialah video kosa kata.
Kajian ini menunjukkan bahwa strategi pengajaran berasaskan TikTok menekankan tentang pendekatan visual, yaitu ringkas dan berkesan. Sebagai contoh, guru menghasilkan video pendek yang bertajuk 5 kata majmuk mudah dalam bahasa Melayu. Dan seterusnya ialah galakan murid, yaitu dorongan interistik dan eksteristik, yaitu like, comment, dan pujian daripada guru. Seterusnya ialah kaedah pembelajaran, yaitu proyek digital, kooperatif, dan kendiri. Sebagai contoh, video cerita rakyat. Seterusnya ialah metakognitif, kemahiran berpikir. Kajian ini juga mendapatkan bahwa penggunaan TikTok juga akan dapat membantu pelajar menguasai kemahiran metakognitif, yaitu keupayaan untuk berpikir tentang cara mereka berpikir dengan lebih kreatif dan lebih baik. Baiklah, seterusnya ialah penyesuaian kooperatif, yaitu tugasan berkumpulan, memupuk komunikasi, empati, dan kepemimpinan. Seterusnya. Oke. Seterusnya kita beralih kepada perbincangan. Perbincangan yang akan saya kemukakan ialah media sosial seperti TikTok telah mengubah perspektif baru di mana kaedah moden dan kaedah tradisional dapat dibezakan. Seperti yang kita tahu, kaedah tradisional di mana guru sebagai pusat ilmu, guru mengajar di kelas manakala murid menerima arahan ataupun menerima latihan. Manakala kaedah moden di mana guru menggunakan media sosial seperti TikTok untuk menarik minat pelajar belajar dengan kandungan yang interaktif, kreatif, mudah diingati dan boleh ulang tayang. Sebagai contoh, murid apabila guru membuat kandungan kualiti pembelajaran berkaitan dengan kata adjektif, murid boleh melihat ulang tayang di akaun media sosial seperti akaun TikTok. Oleh itu, kaedah moden memberikan pembelajaran yang berterusan, tidak terhad waktu kelas. Seterusnya, sumbangan yang kami dapati daripada media sosial seperti TikTok adalah kos efektif yang murah, sebab ialah kita tahu semua pelajar mempunyai gadget tersendiri, manakala mudah diakses. Pelajar mempunyai pengalaman dan mempunyai telefon bimbit sendiri untuk mengakses video di akaun TikTok masing-masing. Seterusnya kita beralih kepada cabaran. Cabaran yang kami dapati adalah jurang digital. Walaupun pelajar mempunyai telefon bimbit, terdapat segelintir pelajar lain yang tidak mampu untuk mempunyai telefon bimbit kerana ekonomi keluarga mereka tersendiri. Cabaran yang kedua adalah masa guru. Guru seperti yang kita tahu mempunyai pelbagai tugas, bukan sahaja mengajar di sekolah, tetapi pengurusan di kelas dan pengurusan sekolah. Oleh itu, kekangan guru untuk menghasilkan kandungan kualiti video pengajaran yang terhadlah. Cabarannya adalah isu privacy atau penyalahgunaan. Ini apabila pelajar menyalahgunakan penggunaan media sosial TikTok dengan hanya mengakses hiburan kosong. Seterusnya, cadangan yang kami kemukakan adalah pendekatan hybrid, di mana pendekatan ini menggabungkan antara kaedah tradisional dan digital. Sebagai contoh, kaedah tradisional, guru mengajar bersemuka di kelas. Contohnya subjek sajak ataupun puisi. Guru mengajar berkaitan dengan sajak di kelas. Manakala apabila pelajar sudah pulang ke rumah, mereka diberi tugas untuk
menghasilkan video pendek sekurang-kurangnya 1 hingga ke 3 menit berkaitan dengan sajak yang akan mereka aplikasikan dalam video mereka tersendiri. Jadi mereka boleh ulang tayang video tersebut di akaun TikTok. Seterusnya, Oke, sebagai kesimpulan, TikTok sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran karena ia ringkas, visual, dan menyeronokkan. Namun, penting bagi guru-guru untuk mengimbangi hiburan dengan matlamat pendidikan. Pada masa hadapan, platform ini berpotensi digabungkan dengan AI untuk membantu pelajar abad ke-21 menjadi lebih kreatif, yakin, dan berdaya saing. Sekian dan terima kasih. oke, di sini kami sertakan aplikasi TikTok dan di sini adalah tangkapan screen akaun TikTok kami. Manakala ini adalah kod QR yang kami sertakan berkaitan dengan akaun TikTok kami juga. Terdapat kandungan video pengajaran yang kami letak di TikTok. Sekian, terima kasih.